Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kembali lagi bersama dengan Agi dalam berkongsi kisah-kisah seram, cerita hantu, misteri dan pelbagai rakan sahabat. Terima kasih mana sudah pun klik video pada kali ini. Satu kisah seram yang mana berkait tentang gunung. Sebelum ni kita tak pernah share lagi tahu kisah yang mana berkait tentang gunung ni. Kebanyakan video ni kisah seram asrama, homestay, rumah sewa, saka, hantu, itu je lah. Tapi pada kali ni kisah seram gunung. Gunung Pulai, betul lah sebutannya Pulai, P-U-L-A-I, Pulai yang berada dekat Johor tahu. Bagi mereka yang tinggal berdekatan area di situ, mungkin dia akan tahulah keseraman Gunung Pulai ni macam mana. Ialah gunung, bukan tempat yang kita duduk. Lagi-lagi tempat itu bercampur dengan air terjun. Confirm lah ada penghuni lain akan sebab. Nak tahu lebih lanjut dan juga siapa yang berkongsi kisah pada kali ini, korang bersama dengan Ari, kita selongkau cerita ni sampai habis. Let's go sobat. Kisah pada kali ini dikongsikan oleh seorang perempuan yang mana dia memperkenalkan diri dia sebagai Asmah. Berumur 17 tahun ketika mengalami kisah seram ni. Terjadi lebih kurang pada 20-30 tahun yang lepas, iaitu 1997. Wih, kalau 1997 ni umur dalam 1 tahun 2 tahun macam tu je, dia dah ambil SPN. Sekarang dia tak tahulah dia ni umur berapa rakan sahabat. Dan dikisahkan pada satu hari tu dekat sekolah dia, ketika mana dia ni antara calon-calon mengambil SPM lah, maka sekolah dia ni akan adakan satu camp kesedaran diri. Nak pendek kata, ia lebihkan kepada untuk pelajar-pelajar nakal lah. Disebabkan Asmah ni juga merupakan salah seorang akan menghadapi SPM ni, maka dia pun akan turut serta pergi. Selepas dia minta izin daripada ibu dan ayah dia, maka hari yang ditunggu telah pun tiba. Sebuah bah lebih kurang 1 jam saja perjalanan dia sampai dekat sana tahu. Dia orang ni bukanlah pergi tempat yang paling atas, tidaklah, dekat playground tahu. Yang mana lebih lagi dah jumpa pintu gerbang. Sekarang dia tak tahulah macam mana dia punya gunung pula itu. Kalau dulu apa kata yang diceritakan oleh Asmah ni, dulu dia ada macam pintu gerbang, lepas tu dia naik je sikit, dia akan jumpa dekat playground. Playground ni lah tempat macam permainan. Dan juga dia akan jumpa katanya parking dekat situ. Parking, maka di situlah tempat dia orang berkemah. Tidak diberikan kemah apa katanya Asmah. Mereka hanya duduk dekat parking tu, lepas tu diberikan, kita panggil apa, sketcher ke apa benda lah, yang macam tempat yang kita tidur tu. Maka akan diberikan stretcher. Diberikan stretcher sore-sore, maka stretcher itulah akan diletakkan di atas parking. Tidak ada bumbung tahu rakan sahabat. Di sinilah dia akan diberikan berapa kumpulan. Katanya 3 kumpulan. 2 kumpulan lelaki, manakala 1 kumpulan perempuan. Sebab mungkin tak berapa nak ramai sangat kan, diberikan 3 kumpulan. Pada betul tu katanya tak ada bermula lagi aktiviti akan bermula pada belah malam. Jadi belah tengah hari ataupun penting tu, apa benda yang dia nak buat je lah. Ada seorang ni buat sekian dan bermainlah permainan yang ringan macam itulah. Maka adalah seorang member dia ni, member dia ni nama Fatin tahu. Fatin ni apa yang diceritakan oleh Asmah, seorang perempuan yang paling mudah kena rasuk dan kena ganggu dengan makhluk halus. Macam itulah. Dia juga antara mulut dalam banyak-banyak member dia, lah mulut paling celupa sekali. Kita mesti ada member kita yang seorang dua mulut macam celupa gila, dan kalau duduk tempat mana sekalipun nak main cakap je, main gadah je, tak fikir apa-apa. Pada masa tu dia duduklah dengan member dia ni, dan dia pun, Fatin ni pun berlakonglah kena histeria tahu. Duduk tidur di atas pasir ni, tiba-tiba buat menggelepar macam tu. Bila member dia yang ramai ni pergi, maka dia pun bangun dengan molek je sambil ketawakan dia, sebab katanya lucu nampak muka seseorang ni bila gelapah. Di member dia yang lain ni pun marah lah, ni bukan tempat yang boleh kau bawa main-main. Kita duduk sekarang ni dalam hutan ni, bukan duduk kat rumah. Kau buat macam ni juga, kan ada benda yang marah. Fatin ni kata lah biasalah, benda macam ni pun kau nak marah. Maka petang tu berlalu dengan macam tu, dan selepas saja maghrib ataupun selepas daripada isyak, maka bermulalah aktiviti yang sebenar dia, yang mana kita panggil sebagai aktiviti menguji mental fizikal korang semua.
atau dikenali sebagai satu aktiviti buruh hantu. Untuk mereka yang tak tahu aktiviti buruh hantu ni macam mana, di mana setiap pelajar, tidak kira lah lelaki ataupun perempuan, dia hanya diberikan satu lampu suluh, lampu picit, dan kena berjalan seorang diri, sahabat. Oi, ni memang mental lah. Kalau pergi sendiri pun kita berani tahu. Dan pada malam tu, perjalanan dia orang ni tidaklah jauh. Maksudnya mungkin dalam 5-6 minit macam tu lah. Maka bermulalah tuan-tuan seorang-seorang. Sekian-sekian berjalan-jalan, dan last sekali nama Asmah. Asmah ni dengan jalan dengan sangat confident, jalan sambil pegang lampu picit. Walaupun dalam hati dia ni, dia memang sangat takut nak jadi bagi tahu dekat semua ni. Dia tak nak ikut program ni, dia nak duduk rumah je. Tapi nak macam mana, dia sendiri yang buat keputusan ni. Maka berjalanlah dia. Yang pertama masuk dalam kawasan hotel ni, settle dah semua lah. Maknanya dia yang paling last tahu. Bila dia paling last, dia berjalan apa semua, dan dia nampaklah satu seekor kucing yang ikut dia daripada belakang. Kucing ni katanya berwarna putih, tahu. Dan dia kata, oh lega lah sikit. Ada juga yang teman dia. Dia pun bersembang lah dengan kucing tu apa semua, bersembang. Dan dia baling ke atas, dia nampaklah dua bayangan lelaki yang berpakaian putih yang duduk dekat koridor. Duduk dekat divider. Bila nampak je tu, dia fikir ni mungkin lelaki-lelaki yang mana nak uji mental dia, nak uji keberanian dia lah. Mungkin jaga-jaga macam tu lah. Dia pun teruskan perjalanan seperti biasa. Bila nak sampai ke penghujung, rakan sahabat, dia dikejutkan. Kebiasaan kan, kalau kita pergi dekat hujung, mesti akan ada orang yang dah sambut kita. Maksudnya kita dah berada di garisan pertama, tahu rakan sahabat. Bila sampai dekat tu, dia paling-paling tak ada siapa-siapa pergi duduk kat situ. Adalah dia yang paling lah, tahu. Dan dia fikir jugalah, kata habis tu yang dia orang ramai-ramai pun semua tadi, takkan dia bilang tak lalu sini ke? Aku dah sesat ke ni? Pusing-pusing cari kawasan lebih kurang dalam 15 minit 20 minit macam tu. Dia pusing-pusing, dan sekali dia ambil putusan, tak kira aja dia apa pun, dia patah balik. Bila dia patah balik, alhamdulillah lah katanya, dia jumpa jalan keluar dan pergi tempat tapak yang mana dia nak masuk tadi, tempat asal tadi, tahu. Bila sampai itu, guru yang pergi jumpa dengan dia yang bagi tahu bahawa, Asmah, awak pergi mana ni Asmah? Awak tahu tak, dah 2 jam awak duduk dalam hutan tu. Dah 2 jam. Jadi Asmah ni macam pelik. Rasa baru sekejap tadi jadi pusing, dan keluar jalan keluar balik. Maka dia kata 3 jam. Maka member dia yang lain ni bagi tahulah, dia kata, Asmah, sepatutnya awak kena masuk jalan kiri, awak masuk jalan kanan tadi, awak hampir tersesat. Sebenarnya memang dah tersesat pun, sahabat. Dan Asmah bagi tahulah, kalau dia nampak Asmah ni dah masuk jalan yang salah, kenapa dia tak panggil je Asmah ni? Panggil lah, Asmah, awak dah masuk jalan salah ni, Asmah. Katanya member dia ni dah panggil banyak kali, tapi Asmah ni buat tak dengar je padahal. Maka malam tu dikatakan settle lah, aktiviti buruh hantu tu pun settle. Maka balilah ke pangki masing-masing. Maka dia pun duduklah, lelaki dekat bawah dan perempuan berada dekat atas. Dan dia macam bukit, tapi tak dicerita dengan secara jelas kedudukan itu macam mana. Cuma diceritakan perempuan berada dekat atas dan lelaki duduk dekat bawah, tahu. Sambil duduk relax-relax macam tu dekat atas dia punya stretcher tu. Sebab stretcher ni kita tahulah, bila pangki ni kan dia macam lebihkan kepada kerusi yang besar tu. Dan kerusi itulah akan diletakkan kumpulan. Kalau kau kumpulan A, macam kau duduk sini ramai-ramai. Kalau kumpulan B, duduk sini, macam itulah. Maka dia duduk situ lebih kurang dalam pukul 1:30 apa katanya Asmah. Maka dia nak tidur lah. Tengok member-member yang lain ni memang dah lena lah, letih kan, main dalam hutan yang mana tak pernah masuk dalam hutan lagi. Bila dia masuk, dia tahulah macam mana letih tu. Kau duduk je sejenak, baru nak tidur, sahabat. Maka dia dengarlah suara lelaki, gam-gam lelaki lah daripada pangkal bawah tu menjerit. Kedua semua ni bila dengar je menjerit, dia orang berbangun lah tengok daripada bawah. Dan dia kata lelaki, tidak diceritakan nama siapa, dia kata, korang dekat atas tu, perempuan dekat atas tu, hati-hati, aku nampak ada cik putih. Pusing-pusing katanya. Bila dengar je macam tu, member dia yang lain kelabuh lah, tahu dah lah dalam hotel. Diceritakan pula nampak cik putih duduk dekat kawasan perempuan, lagi-lagi labur. Member ni kat berpeluk antara satu sama lain. Dan last sekali sampai ke pagi, sahabat, dia orang tak tidur berjaga punya pasang. Biasa kalau malam tu memang akan ada histeria lah, tapi tak ada. Benda ni berlaku ketika mana mereka nak balik, rakan sahabat. Ketika mana mereka nak balik,
2 ataupun 3 orang yang terkena histeria. Orang yang pertama kena histeria adalah Fatin, yang mana cerita tadi dia ni main berlakon macam buat histeria macam tu lah. Bermula daripada punca daripada dia lah, maka benda ni membawa kepada member-member dia yang lain. Bila kena pada member yang lain ni, maka cikgu yang berada dekat situ mengasingkan perempuan. Maksudnya dia tak boleh duduk sekali dah perempuan ni. Seorang kena duduk sini dan seorang kena duduk sebelah sana, kalau seorang sini. Kalau duduk rapat-rapat mungkin akan jadi berjangkit. Bila nak settle ni, bukan main payah kan, sebab nak boleh settle. Dan last sekali settle jugalah, alhamdulillah, dan balik ke rumah masing-masing. Bila balik ke rumah masing-masing, benda ni tak selesai juga. Dan sampai juga dekat rumah, mereka masih lagi kena histeria seperti biasa. Dan apa kata Asma, lebih kurang dalam 2 minggu juga barulah perempuan yang kena histeria tu sembuh seperti sedia kala. Lebih histeria, satu benda yang menimpa Asma ni boleh dikatakan agak menyedihkan juga rakan sobat, di mana ada satu makhluk yang berada dekat gunung Pulai ni, dia suka pula dekat Asma rakan sobat. Pada malam tu Asma ni dia nak tidur lah tau. Tiba-tiba tapak tangan dia ni gatal. Maka dia garulah tapak tangan dia ni. Keesokan benda tu jadi lebih kuat. Dan di celah-celah, maksudnya celah siku, celah ketiak dan celah mana, dah mula rasa gatal dan bahagian-bahagian sendi dah mula rasa tak sedang tau. Dan benda ni berlarutan hampir 2 bulan. Dia pergilah pergi hospital ambil ubat. Dan doktor sendiri pun tidak boleh kesan apa penyakit Asma ni. Dia pun gata-gata. Dan Asma beritahu dia ni baru boleh tidur selepas subuh tau. Maksudnya daripada pukul 10 sampai pukul 4 pagi, 5 pagi tu memang dia tak boleh tidur disebabkan gatal. Tidur sini tak boleh dan juga panas. Maka banyak jugalah dia pergi berubat-ubat. Maksudnya dekat Darussyifal kan, ubat macam tu sebab mungkin keluarga dia tahulah. Bila dia pergi saja hospital, dan kalau tak boleh nak diubat juga, mungkin dia dah bermain dengan satu makhluk lain ataupun benda lain yang berada dekat badan dia. Maka berubatlah, pergi lebih kurang dalam 5 ataupun 6 kali juga berubat. Maka dan alhamdulillah lah kata Asma ni bulan tu rasanya dah kembali pulih seperti biasa. Tapi katanya dia masih lagi rasa gatal. Dia punya gatal ni sampai tahap menanoh tau. Menanoh dan busuk. Habis dia punya badan dia ni, seluruh tubuh dia ni naik biji-biji putih-putih merah, dan juga dia last kali akan jadi macam seperti berkudih macam tu dan menanoh. Dia berubat apa semua, dan kebanyakan ustaz-ustaz yang pernah dia jumpa, dia bagi tahu yang saka yang berada dekat pulau tu berada dalam badan si Asma ni tau, dan dia tak mau keluar. Dan mungkin lah ada cara lah sekali, dan saka tu juga sebiji, apa kata ustaz, menyerupai si Asma ni. Kalau Asma ni macam tubuh dia bernanah apa semua, begitu jugalah saka tu. Dia macam bernanah, berkudi, sangat sosok yang kita panggil kata menggerunkan juga kan sebab. Dan last kali, maka apa kata Asma ni, alhamdulillah dan syukur jugalah dia boleh berubat, dan benda tu katanya dah tak mengganggu dia, dan dia juga boleh hidup seperti sedia kala rakan sahabat.